أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang kasih sekalian, alhamdulillah wa syukurillah kita dipertemukan lagi oleh Allah SWT di pagi yang mulia ini, pagi Ahad. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala masih lagi berikan kekuatan kepada kita, masih lagi memberi peluang kepada kita untuk hidup sehari lagi, insya-Allah. Betul, sehari lagi. Wallahu a'lam bishawab. Sebab kita tak tahu ya, sama ada besok kita masih lagi ada di sini ataupun hanya tinggal roh ataupun almarhum dah. Ya? Sebab tidak ada apa yang boleh kita ketahui apa yang akan berlaku di masa hadapan. Sahabat antum seorang dah tak ada bukan meninggal lah. Tapi tak ada di sini. Maksudnya kadang-kadang ya kita rasa kita ada di sini tapi rupanya esok kita dah tak ada di sini. Tapi masih hidup. Alhamdulillah. Sama dia asal kawan tuan. Berpindah ke unit 10. Dan ramai kawan-kawan kita yang dapat tawaran yang lebih bagus di tempat lain. Ya, bagus kenapa? Kerana bukan tempat belajar bagus, ya. Tak mungkin bagus juga lah, ya. Tapi USIM ni antara tempat yang bagus sebenarnya untuk belajar. Tapi sebab ada tawaran beasiswa dan sebagainya, maka mereka pergi meninggalkan kita. Jika hantu kat sini, insya-Allah ada lagi nak pergi kan. Kalau ada kan, kalau ada tawaran pergi kan. Apapun kita ucapkan selamat berjaya kepada semua sahabat-sahabat kita. Kemana pun mereka pergi tidak ada masalah. Yang penting kita pergi dengan tujuan untuk mencari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang anak yang kasih sekalian, sebelum kami mulakan ada satu benda yang dah lama sebenarnya nak cuba bukan bagi teguran lah, untuk mungkin sama-sama kita baiki ya. Khususnya imam lah, khususnya imam. Benda ni biasa berlaku. Abi dulu pun baca doa macam tu juga. Jadi kita baca doa yang tentang Allah maghfir lana. Allah maghfir lana. Sebab ni kalau kita ramai kena baca Allah maghfir lana satu. Kemudian wali-wali, kami orang baca wali-walidaina. Salah kan? Sebab apa? Sebab kita baca untuk ramai orang. Okey, kita tak kongsi dua orang ayah dan mak. Kita ni ayah lain, mak lain semua kan. Jadi kena baca macam mana? Waliwalidina. Okey, waliwalidina. Sebab kita ni ramai ayah dan mak. Okey. Kemudian ada orang baca warhamhuma, salah juga. Sebab bukan huma tu untuk dua orang, tapi kita ni ramai mak ayah kan. Jadi warhamhum. Okey, warhamhum kama. Ramai juga orang baca rabbayana, salah juga. Kama rabbauna. Jauh lagi kan. Macam jauh lagi. Kita tak biasa tu. Sebab Rabba maknanya satu orang, Rabba dua orang, musanna. Rabbau na maknanya ramai. Rabbauna ada orang macam juga saghira. Salah, saghira. Saghira tu seorang. Kena baca jamak sighara. Boleh kita sama-sama baca. Rabbighfir lana waliwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Boleh cuba baca sekali. Testing. Kamera. Testing kamera sikit. Okey. Dia boleh dimari kan? Rabbighfir lana. Allahumma ighfir lana dhunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Oh, cantik. Okey, terima kasih. Terima kan? Jadi itu sebahagian daripada perkara yang biasa kita buat silap. Nabi dulu pun mula ditegur masa Nabi pergi kat Azhar. Dan masuk Azhar tahun 1 jadi imam. Dan masa tu bukan imam besar pun, imam kecil-kecil je. Imam solat Zuhur je dekat apa nama ni, ada Baitul Talabah dekat Abbasiyah. Kalau tuan pernah pergi ke Mesir,
dekat rumah rumah Malaysia lah, dekat Mesir, dekat Kahira, baca doa. Tiba-tiba ada seorang ustaz tu maknanya belajar sekali di bawah master lama lah. Itu so dia tegur. Di situlah mula Abi belajar. Jadi ni Abi ajar antum balik ni, artinya hasil daripada apa? Hasil apa yang dia ajar Abi pada masa itu, dan insya-Allah antum pula akan sebarkan balik lepas tu. Jadi begitulah. Begitulah mana tersebarnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala daripada orang tegur kita, daripada kita asal tak tahu kan. Kemudian kita tegur oleh orang lain, kemudian kita bawa apa ilmu yang dapat, kita sebarkan juga kepada orang lain, maka berkembanglah ilmu itu. Okey. Sekian anak yang kasih sekalian, terima kasih kerana meluangkan masa di pagi ini, di pagi yang sangat berbahagia bagi ramai lagi yang masih menikmati nikmat Allah Taala yang begitu hebat, iaitu apa dia? An-naum. Ni'matun naum. Nikmat tidur ni satu nikmat yang sangat dahsyat. Dia punya kehebatannya kan, bukan senang untuk bangun yang dalam keadaan pukul 2 pagi tadi Abi tersedar dan Abi bangun kerana kehebatan suara-suara merdu antum yang meraung-raung dan berbagai-bagai lagi suaranya mengganggu Abi dia Abi bangun. Antum dengar alam semua tak malam tadi? Pagi tadi? Ada? Tak tidur lagi tu. Pukul 2 pagi tak pernah lagi orang buat announcement pagi minta bantuan kepada anak-anak supaya janganlah berbuat bising sebab kesian orang anak tidur. Kesian yang paling utama Abi lah. Orang lain tak bangun kot. Kalau Abi, bila Abi pergi orang bising, Abi kena bangun sebab itu tanggungjawab. Bukan bangun kerana terganggu tidur tu. Terganggu tidur tak ada terganggu sangat, tapi kita risau dia membawa gangguan kepada jiran-jiran kita. Sebab kita bukan saja di sini. Kalau jiran-jiran sama pelajar, okey lagi lah. Sebab anda faham kan, budak asrama, biasa budak asrama ni. Adalah yang segelintirnya akan bertindak seperti mana yang mereka lakukan lah. Dan seronok kan. Yalah, mak ayah dah tak ada kan, tak ada orang nak kontrol kan. So luahkanlah perasaan tu, kegembiraan yang teramat sangat tu kan. Main game je pun kan. Tapi dia punya keseronokan tu, subhanallah. Kalah menang bola Liverpool kan, contohnya keseronokan dia tu kan. Dia main bola game kan, masuk gol tu macam masuk gol lah, juara lah tu. Punya gembira. Tak salah tak salah. Cuma kita kena juga fikir tentang orang lain ya. Sebab itulah tabiatnya orang Islam ya. Orang Islam, kalau betul-betul kita ni orang Islam, tabiatnya antaranya ialah Nabi kata apa? Al-Muslim man salim al-Muslim min lisanihi wa yadihi. Jom kita hafal hadis ni lagi ni. Al-Muslim man salim al-Muslim min lisanihi wa yadihi. Al-Muslimu man salim al-Muslim min lisanihi wa yadihi. Apa maksud dia? Al-Muslim man salim al-Muslim. Seorang Muslim yang benar-benar Muslim itu yang benar-benar beriman kepada Allah. Man salim al-Muslim, dia menyelamatkan ataupun dia tidak melakukan sesuatu yang boleh menyakiti orang lain. Min lisanihi, sama ada dengan lisan dia, mulut dia, kata-kata dia, wa yadihi, dan juga tangan dia ataupun perbuatan dia ya. Jadi apa-apa saja yang boleh menyakitkan orang lain, sama ada melalui perkataan kita, perkataan tu, walaupun perkataan itu tak jelas sangat, tak jelas kan, tak jelas, tapi dia masih boleh dianggap perkataan ataupun perbuatan melaung-laung, menyolak-nyolak, memekik-mekik, itu perbuatan. Kalau ianya menyakiti hati orang lain, maka dia berdosa. Jangan fikir kita melalak-lalak, melaung-laung, itu tak ada dosa Kalau kita masuk dalam gua seorang-seorang melaung, tak apa,
Tapi dosa juga pada kelawar lah kan. Mengganggu kelawar-kelawar nak tidur. Contohnya pun tak boleh sebab mengganggu makhluk. Mengganggu makhluk punya kita tak ada dosa. Jadi kalau kita ni benar-benar beriman kepada Allah, maka itulah di antara benda yang kita kena jaga. Mulut kita kena jaga, perkataan kita dan kena jaga, panggil kawan-kawan macam-macam kan panggilan kan, tak tahu dah. Bila masuk level ni ada lagi tak nama-nama gelaran? Tak tahu masuk USIM ada gelaran baru pula. Ada. Dulu kat sekolah nama apa? Kawan-kawan panggil? Raja. Wah, itu bagus. Kan? Sini panggil King. Itu tak apa nak panggil ni kan. Nama panggilan yang kita suka tak apa, tapi masalahnya orang panggil panggilan-panggilan yang tidak baik itu pun tak boleh, haram. Berdosa. Dan antum, ini satu kena ingat. Kalau kita bagi satu nama pada kawan kita dan nama itu tidak disukai, kemudian diwarisi nama itu. Satu generasi ke generasi orang panggil nama itu dengan nama yang tidak baik, maka antumlah yang membawa dosa itu. Setiap orang panggil antum dengan perkara yang tidak baik, maka antum akan dapat dosanya kerana telah melakukan sesuatu yang menyebabkan orang sakit hati, kawan kita sakit hati. Seramai mana kalau ada 1000 orang panggil dengan nama itu, 1000 lah dosa yang antum akan tanggung. Rugi kan? Banyak lagi benda-benda yang patutnya kita buat, tapi kita buat benda yang salah. Itu masalah dia. Cuba elakkan daripada perkara benda itu. Baik. Selain itu anak-anak, gambaran kita di dunia ini yang boleh mencerminkan apa yang kita akan dapat di akhirat. Bagi Abi inilah gambarannya antara insya-Allah yang datang ke surau ini gambaran ahli-ahli syurga, mudah-mudahan. Sebab apa? Sebab ada bukti, ada dalil naklinya. Nabi kata apa dia? Antara golongan manusia yang akan diletakkan oleh Allah Ta'ala dalam arash, di bawah arash Allah SWT ialah siapa dia? Antaranya orang muda yang rajin pergi masjid. Masyabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Itu antaranya. Syab, pemuda-pemuda macam antum lah. Pemuda dan pemudi termasuklah. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya sentiasa terikat, terasa teringat, rasa ingin, rasa nak, rasa suka, rasa enjoy, seronok berada di masjid. Suka berada di surau dan masjid, seronok dengan program-program ilmu. Itu tanda-tanda ahli jannah, ahli syurga. Artinya kalau kita jauh daripada surau, jauh daripada masjid, kuliah berjalan pun kita masih tidur, surau kat bawah, kita di atas pun tak turun. Macam mana nak masuk syurga? Kita kuatkan sikit supaya dia awal di atas tu ringan. Pohon terasa lah. Pohon terasa. Tak terasa tak boleh. Dia kena rasa benda ni kan. Jadi anak-anak yang ada di atas tu yang mesti tidur, peluang untuk menjadi ahli syurga masih terbuka luas. Turunlah ke bawah ini, adapun pasanglah telinga besar-besar, supaya antum juga termasuk dari kalangan ahli-ahli syurga. Bukan Nabi jamin orang datang surau di syurga, tapi indikasinya. Orang kata apa indikasinya? Ini petunjuknya. Kalau kita sentiasa berada di masjid, di surau, di tempat-tempat yang baik macam ni, maka itu adalah tanda-tanda orang dianggap sebagai ahli syurga, insya-Allah. Okay, boleh anak-anak? Minggu lepas rasa ramai sikit yang lelaki ni, makin berkurangan ahli syurga kita. Yang sebelah perempuan alhamdulillah bertambah. Terima kasih, tahniah. Okey, minggu depan tambah lagi biar sampai kat sini. InsyaAllah. Azam. Boleh boleh insyaAllah. Siapa bawa kawan dia hari ni? Siapa bawa kawan? Ada bawa kawan tak? Minggu depan dia datang seorang, minggu ni dia datang 2 orang. Ada tak? Ada? Alhamdulillah. Ada kawan kita berjaya, perempuan 1 orang. Alhamdulillah. Itu pun kalau boleh bawa, alhamdulillah. Azam
berazam untuk bulan minggu depan, setiap orang bawa tak ramai. Tak payah ramai kita tak ada ramai-ramai pun. Sebab ahli syurga ni sebenarnya tak ramai. Okey. Ahli syurga tak ramai. Betul tak? Setuju tak? Setuju. Kalau dia kata ahli syurga ni tak ramai. Setuju. Wallahu a'lam. Habis pun tak boleh nak jawab. Tetapi dari satu sudut kata orang on the paper ni memang betul lah. Sebab daripada zaman dulu sampai sekarang pun sebenarnya ahli syurga kalau kita tengok berdasarkan sejarah yang berlaku pun di zaman Nabi Nuh AS, Nabi Nuh berdakwah berapa lama? 1000 tahun kecuali 50 tahun. Berapa tu? 950 tahun berdakwah. Inni da'awtu qaumi laylan wa nahara. Ana berdakwah siang malam. Walam yazidhum du'ai illa firara. Lari. Nabi Nuh berdakwah ajak orang masuk Islam, mereka lari. Sampai akhirnya mereka tenggelam. Yang ikut Nabi Nuh dikatakan sekitar 50 orang je. Tak ramai. Berapa? Betul? 83 orang tepat. Ada figure betul. Tak ramai. Maksudnya tak ramai orang yang ikut Nabi Nuh AS walaupun hampir 1000 tahun berdakwah. Majoritinya maksudnya, kecuali lah kalau masa apa nama dia, rakyat ataupun masyarakat pada masa cuma 100 orang. Tapi tak fikir di 100 orang lebih ramai lah. Tapi ramai yang tak beriman kepada Allah Ta'ala. Nabi SAW berdakwah. Yang ramai masuk Islam ke ramai tak Islam? Ramai tak Islam. Ramai tak Islam. Dan sekarang ni berapa penduduk dunia? Aku nak sebut 7 bilion lebih kurang. Lebih kurang 7 bilion. Yang Islam berapa? Tak sampai 2 bilion pun. Lebih kurang 1.5 bilion sahaja. Okay? 1.5 bilion artinya 5.5 bilion itu tidak beriman kepada Allah. Maksudnya apa dia? Maksudnya kalau kita melihat kepada kaedahnya bahawa orang yang tidak beriman, yang kufur kepada Allah SWT tempatnya dalam neraka, maka kata ditakdirkan hari ini berlakunya hari kiamat dan semua manusia akan mati, dan yang mati itu dalam keadaan kufur, maka 5.5 bilion itu akan masuk neraka Allah SWT. Artinya masuk syurga, itu pun syurga itu pun berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Mana bukan jamin 1.5 bilion yang kita ni bukan mana semua tu masuk syurga. Ada kena lalu berbagai-bagai tapisan lagi yang masuk syurga bighairi hisab. Mungkin tak masuk kita lah, Allah alam. Antum mungkin lah kan. Sebab budak-budak muda-muda ni bukan budak Oh, selalu panggil budak usin kan. Bukan budak, tak ada budak dekat usin ni rasanya. Budak-budak tu anak-anak habis tu budak-budak panggil Antum ni bukan budak tu bukan budak-budak. Maknanya kalau berdasarkan kepada statistik itu, artinya peratusan yang masuk syurga Allah SWT sebenarnya tidak besar. Daripada zaman dulu sampai sekarang, sampailah yang Islam cuma 1.5 bilion. Yang Islam tu berbagai-bagai jenis Islam pula. Ada Islam hanya pada nama, lahir Islam, mak ayah Islam, dia Islam, tapi tak pernah semayang, tak pernah buat ibadah, tak pernah berzakat, tak pernah pergi haji, duit banyak-banyak pun. Contohnya, jadi Islam macam ni dah letak ke tepi. Mungkin masuk syurga sebab ada akidah, tapi berapa lama, berapa ribu tahun dia dalam neraka pun kita tak tahu. Betul ada lah yang semayang tak semayang, itu kategori lain pula. Okey, kemudian ada semayang, banyak semayang, tapi ada juga masa tak semayang, contohnya tak solat. Kan? Buat baik banyak, tapi ada juga buat maksiat. Nak pergi sampai ke tahap orang yang maksiatnya sedikit saja. Kalau buat maksiat pun dia mungkin tersalah buat maksiat, bukan kaki maksiat lah maksudnya. Itu kategorinya banyak. Jadi kita ni masuk kategori mana? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kategori orang yang banyak melakukan kebaikan, banyak melakukan perkara-perkara kebajikan yang baik, yang ma'ruf, dan kuranglah melakukan perkara-perkara mungkar. Artinya sikit. Datang ke sini pula, ke KLC.
ada 400 pelajar lelaki dan ada lebih 800 lebih kurang pelajar perempuan yang datang ke surau cuma 40 orang. 10% boleh. 10% itu gambaran ahli syurga lah. Maknanya daripada 100% ada lebih kurang 10% je. Bukanlah dia kata yang tengah tidur kat atas masuk neraka, taklah. Ada kata ini gambaran sahaja. Habis dia pun tak tahu masuk syurga ke neraka. Tapi kita harapkan bila kita buat benda yang baik, Allah Ta'ala itu maha adil, Allah Ta'ala itu tidak menzalimi hamba-Nya. Maka kita harapkan mudah-mudahan kita ni dikekalkan di istiqamah kita di jalan Allah, di jalan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua masuk syurga. Dan juga bukanlah kata doakan orang yang tidur, yang tak tunggu tu masuk neraka, tak. Kita doakan mereka juga mendapat rahmah dan hidayah daripada Allah. Minggu depan turun ramai-ramai dia penuh kat luar ni. Kita bentang tikar kat luar ni, insyaAllah. Mudah-mudahan boleh anak-anak? InsyaAllah. Oh, banyak mukadimah dia. Mukadimah tu termasuk tauhid tu. Masuk dia ada dia punya relevannya dengan ilmu tauhid, sebab kita belajar tentang ilmu tauhid. Baik anak-anak. Baru kita masuk dalam bab apa yang kita sebutkan, ya. Tajuk kita yang pertama ialah masih lagi tentang ilmu tauhid, kelebihan ilmu tauhid. Baik. Hari ini kita nak minggu lepas kita cerita tentang yang pertama, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu di antara ilmu yang dibincangkan dalam bidang tauhid ini. Pertamanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan asas kepada segala keimanan. Dengan arti kata lain, kalau ada manusia yang beriman dengan segala rukun-rukun iman yang lain, beriman dengan malaikat tu, Masya Allah, beriman betul, hafal semua nama-nama, hafal semua sifat-sifat dia, tahu belaka, buat Jibril dia tahu semua, contoh. Beriman semua tapi tak beriman dengan Allah, maka tak jadi, tak sah iman dia. Sebab imam yang paling asal ialah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi apa yang dibincangkan juga ialah pengikhlasan dalam ibadah dan menjauhkan diri daripada syirik. Itu kita dah bincang. Maknanya kita bukan saja cerita dalam ilmu tauhid ini, wujudan Allah, sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil bagi Allah dan sebagainya, tapi kita juga akan cerita tentang perlunya keikhlasan dalam beribadah kepada Allah SWT dan menjauhkan daripada segala bentuk kesyirikan. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, perbincangan juga adalah berkaitan dengan keimanan kepada para rasul yang membawa petunjuk ilahi, sifat yang wajib bagi mereka seperti bercakap benar dan amanah, sifat yang mustahil bagi mereka seperti berdusta dan khianat. Okey, juga dibincangkan dalam ilmu tauhid ini ialah perkara yang berkaitan dengan apa? Keimanan kepada rasul-rasul Allah Ta'ala. Jadi rasul ni kerja dia apa dia? Rasul kerjanya mewahyu daripada Allah SWT untuk disampaikan kepada umat manusia. Kenapa pentingnya rasul? Kerana kalau tidak ada rasul, maka kita tidak mungkin boleh beriman kepada Allah SWT. Mudahnya. Tak ada nabi yang bawa wahyu daripada Allah, tak ada nabi yang bawa Al-Quran. Macam mana kita nak tahu? Sebab akal manusia tidak mungkin boleh berfikir tentang sesuatu yang di luar pada ilmu dia. Macam mana dapat ilmu? Kena ada orang sampaikan. Kalau tak sampaikan, mungkin dia melalui pembacaan. Contohnya. Jadi kalau tak ada orang yang sampaikan, dia tak membaca, dia tak tengok, tak menonton, sekarang ni dengan YouTube dan sebagainya, maka dia tidak dapat ilmu. Ya? Kalau duduk di dalam gua seorang-seorang, dapat tak ilmu? Dapatlah ilmu yang berkaitan dengan gua. Ya, dia tengok pagi-pagi, oh dia ada benda terbang. Nama pun dia tahu apa benda tu. Oh, benda terbang. Kan? Dia tahulah tentang gua lah, tentang macam mana nak cari makan. Sebab ilmu dia sangat terhad kepada perkara yang ada di sekeliling dia. Itu tabiat semula jadi manusia. Jadi kalau tak ada orang sampaikan kepada kita ilmu tentang akhirat, maka tak mungkin kita boleh berfikir tentang akhirat. Sebab benda tu di luar daripada ilmu kita. Macam mana kita nak fikir akhirat? Macam mana kita nak fikir benda yang kita tak tahu? Boleh tak? Fikir benda tak tahu.
yang kita tak pernah belajar. Okey? Kalau kita tanya dalam tanah ni ada apa? Kita boleh gambarkanlah antaranya ada apa? Cacing mungkin. Lagi apa ni? Cacing tu macam mana kita tahu? Sebab kita pernah nampak. Contohnya cacing tu keluar daripada tanah. Contohnya, kalau orang kata ada cacing terbang, contoh cacing terbang, ada tak pernah nampak cacing terbang? Dan ada orang cerita pasal cacing terbang wujud. Contohnya, kita barulah kita boleh membayangkan, oh ada rupanya cacing terbang. Contohnya, saya tak pernah tengok. Contohnya, mungkin satu ketika kita punya, oh inilah cacing yang dikata terbang. Oh punya memang ada cacing terbang. Ada tak agak-agak? Wallahu a'lam bissawab. Sebenarnya ilmu kita ni terhad. Itu baru cerita pasal cacing. Itu belum cerita pasal syurga neraka lagi tu. Pasal cacing pun kita pun tak tahu sama dia memang ada ke tak. Kan? Contohnya. Jadi ilmu kita sangat terhad. Jadi kalau benda yang lebih besar daripada itu, memang suka dan payahlah kalau kita nak faham, nak tahu, kecuali ada orang bagi tahu dekat kita. Jadi tentang hidayah Allah Ta'ala ini, dia memang kena datang melalui Rasul. Sebab apa? Sebab Rasul itu manusia. Sebab Rasul itu bergaul dengan manusia. Kalau Allah Ta'ala bagi kepada malaikat dan dihantar kepada manusia, masalah. Sebab malaikat tidak hidup bersama manusia. Sebab itulah Allah Ta'ala utuskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Rasul-Rasul yang sebelum ini supaya menyampaikan kepada manusia. Itu di antara perkara yang dibincangkan. Nanti akan bincang lebih detail lagi, tapi kita nak bincang kat sini. Cuma di antara perkara-perkara yang dibincangkan dalam bidang ilmu tauhid. Jadi diceritakan juga yang dalam ilmu tauhid ini tentang sifat-sifat Nabi yang kita biasa hafal. Apa dia sifat Nabi yang wajib? Siddiq itu amanah. Siddiq itu adalah bercakap benar. Nabi tidak berdusta. Setiap apa yang Nabi cakap itu adalah merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ayat dia apa dia? Wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Alhamdulillah. Ini mudah ceramah dengan ustaz-ustaz ni. Ustaz lantung kan. Kalau buat medik ke, buat akaun ke, ustaz juga lah hujungnya, belakang dia ustaz juga. Ustaz medik, ustaz akaun, ustazah apa sahaja? Ustazah apa? Ustazah apa? Saintek. Ustazah hujung dia. Sebab antum berasal daripada sekolah Arab, kebanyakan di sekolah agama kan. Alhamdulillah. Baik, jadi pertamanya mesti bercakap benar. Siddiq. Sebab apa kena benar? Sebab kalau bercakap bohong, macam mana orang nak percaya? Betul? Manusia ni akan percaya kepada kita bila kita terbukti bercakap benar. Okay? Kalau memang bercakap bohong je, orang tak akan percaya. Kita ingat tak cerita pengembala? Pengembala ingat kan? Masa kecil-kecil kita ingat kan? Apa pengembala tu buat? Musa ke rimau, apa benda tak salah, kita tukar sikit gajah lah. Versi baru kan. Gajah tak makan kambing kan, dia datang pijak-pijak kambing. Jadi versi baru, kita ada pengembala tu, dia berteriak kan, tolong gajah datang kan. Gajah datang pijak-pijak kambing kata dia kan. Jadi orang pun datang tolong kan. Tolong, dia pun ketawa kan. Ketawa, dia tipu. Esok dia buat lagi, orang datang lagi. Yang ketiga orang datang tak? Orang yang ketiga datang, tak datang sebab apa? Walaupun gajah memang berduyun-duyun datang pijak kambing dia, termasuklah dia sekali. Kena pijak lenyek kat gajah. Sebab apa? Sebab hasil menipu dan tidak bercakap benar. Contohnya. Kan? Jadi sebab apa? Sebab bila kita sekali berbohong, orang payah lagi nak percaya dengan kita. Sebab itulah elaklah daripada kita berbohong dalam apa saja yang kita lakukan. Bercakap benarlah, qulil haqq walau kana murra. Bercakap benar walaupun ia pahit sekalipun. Okey? Abi nak share sikit pengalaman ya. Beberapa minggu yang lepas, Abi dipanggil oleh pihak atasan. Pihak atasan panggil Abi.
Katanya ada beberapa komplain daripada pelajar. Okey, contoh. Bagi pelajar. So, dia ceritalah apa yang telah kesalahan-kesalahan yang Abi buat. Abi pun dia sebut. Okey. Bila dia sebut, Abi kata memang betul. Pahit tak nak mengaku? Pahit. Tapi kalau kita buat benda yang salah, tidur salah tak? Okey. Artinya kalau kita melakukan kesalahan, maka mengakulah. Ya, mengaku. Okey, betul. Saya salah dan saya berjanji untuk perbetulkan keadaan tersebut. Kita carry on lah. Jadi kalau terpaksa kita hadapi dia punya consequences-nya, kesan daripada apa yang kita buat, kalau ditakdirkan Abi kena pecat, contoh. So, biarlah, terimalah. Sebab itulah kesan daripada kesalahan yang kita lakukan. Kan? Walaupun dia murah, pahit. Pahit tak kalau kita kerja-kerja tiba-tiba kena pecat? Pahit. Kan? Contoh, ini contoh sajalah. Mungkin betul, mungkin tak. Tapi kalau tiba-tiba Abi tak ada, artinya kena pecat. Ataupun diarahkan untuk meletakkan jawatan. Contohlah. Artinya kalau kita memang buat silap, kena mengaku buat silap. Walaupun dia sangat pahit, sangat sukar untuk kita terima. Tapi itulah hakikatnya. Kita manusia, kadang-kadang kita tak sedar. Apa yang kita buat, kita rasa bagus untuk kebaikan pelajar, tapi dia lihat tidak bagus oleh setengah orang. Maka orang buat komplain. Contohnya, maka sampai kepada pihak atasan melihat benda ini satu benda yang serius contohnya. Maka you need to go. Contohlah. Kan? Boleh berlaku. Jadi dalam kehidupan kita pun kalau kita buat silap, maka mengakulah dan perbaikilah. Dan kalau kita belum minta maaflah di atas kesilapan yang kita buat, kerana kita mungkin tidak berniat untuk membuat kesalahan, tapi dia berlaku tanpa kita sedar. Pada pandangan kita bagus, tapi pada pandangan orang lain tak bagus. Contoh Abi buat salah satu contoh baru-baru ni bila antum datang, ini Abi nak mengaku, nak minta maaf dia lah. Ini satu kesilapan approach tak betul. Abi tak ada tegur oleh pihak atasan dan Abi tahu benda itu salah. Antum pernah nampak tak Abi pergi dekat kafe? Siapa pernah tengok Abi pergi ke kafe dan Abi tutup channel? Abi tukar channel daripada TV3 yang berjoget-joget tu, yang nyanyi yang lalak-lalak tu, Abi tukar kepada channel Al-Hijrah. Ada nampak? Pernah nampak? Tak pernah nampak. Ada siapa nampak sebelah sana? Okey, sebab ada Nabi bagi tahu dekat ada beberapa pelajar dekat situ, kita nak di USIM ni, khususnya di KKNC ni, supaya kita nak more Islamic environment. Niat bagus tak? Niat bagus kan? Tapi Abi mengaku ia adalah satu kesilapan. Bila Abi dah tukar, esok tu pergi bertukar balik. Antum perasan tak? Tak perasan Alhamdulillah, tak perasan baguslah. Mana sebelum itu seakan tak berlaku lah. Cuma dia dilalui oleh sebahagian pelajar. Nampak lepas apa buat? Abi buat lagi remote control. Itu makluman antum lah. Abi buat lagi maklumat daripada channel Astro tu. Supaya apa? Remote control buat lagi. Supaya apa? Supaya orang tak boleh tukar. Rupanya boleh tukar juga. Supaya dia boleh pakai manual, boleh tukar. Dan ini sebenarnya menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan sebagian pelajar dan mereka buat laporan. Dan itu hak mereka. Antum ada hak untuk buat laporan kepada Abi. Kalau ada staf-staf Abi yang bawah maknanya buat satu benda yang tak betul, boleh lapor kepada Abi. Kalau Abi buat silap, antum boleh buat laporan, jangan lapor kepada Abi pula. Memang reject lah. Abi, saya nak buat aduan tentang Abi. Tak laku. Abi pun berapa-berapa pula terlantar sampah nak komplain pasal Abi, jangan pergi Abi. Pergi naik ke atas lah. Jadi antum ada hak untuk berbuat demikian. Sebenarnya tidak apa. Kita adalah negara demokrasi. Demokrasi berparlimen lagi. Jadi kalau kita tak setuju dengan apa-apa yang berlaku di kolej, maka suarakan dengan
dengan cara dan adab. Kena tahu ada cara dan adab. Kalau nak baiki lagi, contohlah Habib cakap tadi macam betul. Tadi siapa nama dia? Lupa lagi. Mukhlis, okey Mukhlis. Habib cakap tadi sekitar 50, dia kata 85, 83. Dia ada figure betul. Okey, tak ada masalah. Habib terima tak? Terima. Tapi kena ada adab. Kalau Mukhlis cakap, Habib sangat salah apa yang Habib cakap. Tak patut Habib sebagai seorang penceramah, pensyarah cakap dengan fakta yang tak betul. Yang sebenarnya Habib 83 orang, saya dengan yakinnya. Apa Habib kata? Syarah. Tak ada adab. Itu contohnya kan. Sebab apa? Benda betul, tapi kalau disampaikan dengan cara tak betul, dia jadi tak betul. Walaupun benda betul, kan? Habis akan mempertahankan, oh itu ada khilaf sebenarnya je. Itu klise lah, biasa kan? Biasa dengar tak? Ustaz-ustaz bila terdesak, itu cara dia melupakan diri. Oh sebenarnya ada khilaf. Antara semua tu ada satu riwayat. Riwayat yang lain menyatakan dia hanya 50 orang. Dan yang lebih rajih yang 50 orang ni. Dia kata kalah. Itu cara ustaz melepaskan diri. Dia sentiasa ada kaulan, gunakan kaulan. Dia salah orang komplainnya, dia ada 2 pendapat. Ini cara nak melepaskan diri. Atau boleh belajar. Cara nak melepaskan diri. Bila orang puasa kita pasti lah saja je nak test. Tengok kan. Contohnya kan, kita cakap dah salah. Kan? Kita kata nak test saja je, nak test kan. Untuk tidur ke kan, ataupun sedar ke tak kan. Padahal dia buat silap. Jadi sentiasa ada keadaan untuk melepaskan diri kan. Tapi jangan buatlah. Tak bagus sebenarnya kan? Tak bagus kan? Kalau salah maka salah lah. Kalau salah maka salah. Baik tak? Baik. Ustaz kat depan ni dia perbetul oleh anak murid dia kat luar. Baik. Baik. Oh salah punya. Tapi salah-salah lah. Mengakulah. Kan? Sebab tidak ada manusia yang tahu semua. Okey? Tapi mungkin juga ada riwayat lain, wallah alam. Contoh kan. Nak lepaskan juga kan. Okey, tak nak bagi nampak salah juga kan. Paling sikit, paling betul kau ingat sikit kan. Kesalahan tu ingat sikit nampak. Oh mungkin jadi orang fikir mungkin lah kan. Jadi tak ada besar salah kan contohnya. Okey, contohlah contoh. Baik. Jadi kita balik kepada apa yang disebut tadi. Jadi pentingnya Nabi itu bercakap benar dan kita juga perlu bercakap benar. Berapa dah kita 7.20. 7.20. Kita mula tadi 6.30. Okey, 7.30, 70 dah. Kita bagi dalam 2-3 minit lagi, boleh ya? InsyaAllah. Baik. Jadi kenapa pentingnya Nabi itu bercakap benar? Kerana kalau kita tidak bercakap benar, kalau kita bohong, maka confirm orang akan tolak apa yang kita bawa. Walaupun apa yang kita bawa itu benar, macam cerita gajah ni lah. Ini versi baru ada lagi yang biasa orang bawa versi ni. Ini versi baru. Gajah yang datang pijak kambing-kambing ataupun biri-biri yang dijaga contohnya kan. Sebab kita bohong. Walaupun kita bohong sekali, orang akan ingat sampai bila-bila. So jangan kita rosakkan reputasi kita dengan melakukan pembohongan kepada sesiapa pun. Dengan mak ayah tak boleh bohong. Dengan Nabi tak boleh bohong. Contohnya. Kalau Nabi tanya, jawab betul. Kalau kena denda lah. Sama dah tak ada sekarang ni. Dulu cakap Inggeris tak, cakap Melayu tak boleh kan? Sudah dah boleh dah. Okey lah, tak masalah Baik. Jadi pentingnya bercakap benar. Begitu juga sifat Nabi. Itu di antaranya. Dan juga amanah. Nabi SAW terkenal sebagai Al-Amin. Semasa baginda SAW sebelum dilantik jadi Nabi lagi. Orang jahiliah, orang musyrikin beri kepercayaan kepada Nabi untuk simpan barang-barang dia dekat Nabi sebelum dilantik menjadi Rasul. Al-Amin. Sangat terkenal sifat Nabi itu. Dipercayai. Tetapi pun begitu, bila Nabi SAW dilantik sebagai Rasul, Nabi dia tolak. Itu dah bercakap benar, dah amanah, sangat dipercayai. Tapi bila sampai dakwah, manusia masih lagi menolak Nabi SAW. Kenapa? Pertamanya kerana hidayah Allah Ta'ala lah. Tapi sifat-sifat luarannya apa yang menyebabkan orang tak terima cakap kita, walaupun kita seorang yang benar. Kadang-kadang dia bertentang dengan nafsu dia. Macam sekarang ni lah. Habis kata turun anak-anak, turun solat. Jom turun dengan ceramah.
Seruan tak tu? Kenapa tak turun? Nafsu. Antaranya bertentangan dengan nafsu dia. Nafsu dia nak tidur, nafsu dia nak main, nafsu dia nak seronok. Berlawan dengan nafsu, duduk dalam kuliah macam ni bertentangan dengan nafsu. Nafsu akan happy tak? Oh, menggelupur. Gelepar, kalau kata gelepar. Gelepar sama, menggelupur. Punya dah tak suka nafsu ni, duduk dalam majlis macam ni. Betul? Tapi dia buat juga, maka menanglah dia. Tapi hari ni ramai yang tewas di tangan nafsu. Dan akhirnya masih lagi ramai yang terlena di atas sana. Gagal, kecundang, tewas di medan perang melawan nafsu. Jadi mudah-mudahan kita doakan kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk terus menang dalam kita melawan nafsu. Kerana bila kita berjaya melawan nafsu, maka insya-Allah kita akan dipermudahkan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan atau melakukan benda-benda yang baik, insya-Allah. Jadi anak-anak yang kasih sekalian, itu sajalah perkongsian kita untuk pagi ini secara ringkasnya. Mudah-mudahan ada kebaikannya, dan insya-Allah kita berazamlah minggu hadapan jika dipanjangkan usia oleh Allah Ta'ala untuk kita bawa setiap satu bilik tambah satu orang wakil. Boleh? Nah, insya-Allah. Insya-Allah. Yang belakang, anak-anak yang rumah boleh insya-Allah. Tambah azam satu bilik. Kalau dah ada dua, tambah lagi satu. Kita hajat raja untuk dapatkan full capacity. Bilik, satu bilik 100% hadir. Insya-Allah mudah-mudahan. Tapi bercadang untuk buat QR code untuk rekodkan kedatangan. Kita akan buat insya-Allah akan datang. So antum bawa handphone bila datang ke surau, QR code. Selepas mungkin di hujung-hujung semester atau pertengahan semester kita akan buat perkiraan. Perkiraan siapa yang paling rajin datang ke surau, kita bagi reward sikit insya-Allah. Ini akan kita usahakan. Tapi jangan bertukar banyak pula. Tiba-tiba tukar pula dia. Okey. Kita sebenarnya kena tarik antum. Antum dah dapat, dah datang temui. Alhamdulillah. Jangan lepas ni tak datang tak? Jangan tukar niat. Niat lillahi ta'ala. Kita nak tarik kawan-kawan dia, kawan-kawan yang belum lagi datang. Engkau datang insya-Allah, mudah-mudahan dapat reward. Adalah. Kita akan bagi nanti hadiah insya-Allah kepada mereka yang istiqamah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita jalan anak. Untuk renungan kita bersama pagi ini, insya-Allah mudah-mudahan ada kebaikannya yang baik kepada Allah, yang lemah yang kurang atau maha bismillah, tak maha yang banyak. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ambil tak maaf yang banyak. Perancangannya untuk bagi makan, tapi tak lepas lagi sebab dia kena ada ikut peraturan dia. Dia kena ada ketak kerja dulu, kalau dia kena kelulusan dulu. Tapi perancangan dan niat tu ada. Cuma sabarlah dulu sehingga ia datang. InsyaAllah sebelum tutup semester ni ada kot insyaAllah. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih kerana menonton video ini. Jika ingin bermanfaat, sila like, share dan subscribe. Salam akhwah dari saya, Ustaz Dr. Nik Rahim bin Nik Wajiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.